Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadia Nazir dari tvsarawak.com. Kita ikuti berita-berita menarik dari Sarawak. Kursus hospitality berasas alam sekitar dirancang. Perbanyak pusat penjaja di luar bandar. Program Banci Mata Kebangsaan Kedua. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan satu institusi pendidikan yang menawarkan kursus hospitality berasaskan alam sekitar di sini. Perkara itu didedahkan Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg yang memberitahu ia penting untuk melahirkan sumber manusia dalam bidang itu memandangkan ikonik produk pelancongan di Sarawak banyak berasaskan ekosistem. Kata Abang Johari, untuk tujuan itu, beliau bersama delegasi Menteri Muda Alam Sekitar dan Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Promosi Pendidikan Teknikal, Datu Len Talif Saleh, Pengarah Yayasan Sarawak Datu Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Unit Perancangan Negeri mengadakan lawatan ke Bali, Indonesia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Ramah Tamah Aidiladha, anjuran takaful ikhlas di Hotel Merdeka Palace malam kemarin. Pusat penjaja perlu ditambah lagi terutama di kawasan luar bandar negeri ini bagi menyediakan tempat untuk penduduk setempat memasarkan hasil-hasil pertanian serta perikanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata kemudahan itu amat penting terutama bagi golongan petani dan nelayan untuk memasarkan hasil selain membantu menjana pendapatan penduduk luar bandar. Jabu yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Convocation ke-9 Institut Pertanian Sarawak semonggok semalam. Kerajaan pusat harus meningkatkan usaha dalam memastikan jualan-jualan hasil para petani dapat ditingkatkan. Justru bagi mengatasinya, Jabu berkata beliau akan menyumbang geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM100,000 bagi menambah baik kemudahan penjaja di Betong. Orang ramai diminta memberi kerjasama semasa program Banci Mata Kebangsaan Kedua oleh Institut Kesihatan Umum Pusat Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan Malaysia Perkhidmatan Oftalmologi di tempat masing-masing bermula September hingga Disember ini. Menurut kenyataan akhbar semalam, pegawai pengumpul data yang terlibat dalam program ini dapat dikenal pasti melalui kad pengenalan khas yang digunakan semasa menjalankan bancian. Mereka terdiri daripada 6 penyelaras zon dengan 5 kumpulan pengumpul data di setiap zon dan setiap kumpulan pula terdiri daripada 3 pegawai termasuk pegawai perubatan, optometri dan paramedik. Bancian mata kebangsaan ini akan dilakukan mengikut metodologi Rapid Assessment of the Avoidable Blindness RAAB 6 yang merupakan salah satu cara piawaian bancian mata yang sangat meluas digunakan di seluruh dunia. Bagi Sarawak, beberapa kawasan telah dikenal pasti secara rawak iaitu Kuching, Asarjaya, Kota Samarahan, Lundu, Saratok, Lubuk Antu, Betong, Sri Aman, Serian, Daro, Meradong, Sarike, Sibu, Mukah, Kanowit, Kapit, Song, Limbang, Belagak, Marudi, Miri dan Bintulu. Kementerian menyasarkan masyarakat berumur 50 tahun dan ke atas untuk terlibat dalam bancian ini kerana 80% kebutaan adalah berlaku dalam golongan umur tersebut. Program bancian ini diadakan untuk mengenal pasti prevalens kebutaan dan penglihatan terhad di Malaysia serta menilai sejauh mana liputan perkhidmatan pembedahan katarak kebangsaan dan halangan bagi perkhidmatan itu. Program ini juga adalah sebagai salah satu tekad kerajaan Malaysia melibatkan diri dalam Pelan Tindakan Sedunia 2014-2019 iaitu inisiatif WHO dalam usaha pencegahan kebutaan dan penglihatan terhad. Penduduk kawasan pendalaman mengharapkan Belanjawan 2015 yang dibentangkan Jumaat ini memberi tumpuan kepada peningkatan taraf hidup rakyat serta pembangunan infrastruktur. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata, meskipun rakyat pedalaman berada jauh dari bandar, namun mereka juga tidak harus terlepas daripada menerima tempias pembangunan kerajaan.
Beliau berharap kerajaan dapat menyalurkan lebih banyak peruntukan bagi tujuan pembangunan fizikal bagi memberi keselesaan kepada penduduk di kawasan pedalaman Sarawak. Rata-rata penduduk luar bandar mahukan penambahbaikan sistem jalan raya iaitu pelaksanaan projek pembinaan jabatan menyeberangi long lama, bantuan atap rumah, bekalan air dan elektrik. Justru peruntukan yang diumumkan kerajaan bagi projek tertentu di luar bandar perlu disalurkan atau diserahkan segera bagi tujuan pelaksanaan. Berikut pula adalah berita Malaysia. Sebanyak 2 juta atau 28.7% daripada 7 juta isi rumah di negara ini masih dikategorikan sebagai miskin bandar dengan pendapatan di bawah paras RM3,000 Malaysia sebulan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkata, sehubungan itu kerajaan akan terus meningkatkan pendapatan rakyat seiring dengan pergerakan kos sara hidup dan seterusnya menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik. Katanya ia akan dilakukan dengan mempergiatkan agenda transformasi ekonomi yang memberi fokus kepada modal insan, peningkatan dalam produktiviti serta kreativiti dan inovasi. Walau bagaimanapun, menurut beliau, 5 juta isi rumah lagi atau 71.3% kini mampu menjana pendapatan bulanan melebihi RM3,000 Malaysia, iaitu peningkatan ketara setakat awal tahun ini berbanding hanya 61.3% isi rumah pada 2012. Kerajaan juga akan terus memberi tumpuan kepada aspek pembangunan sosial dan mengambil langkah bersesuaian dalam usaha membantu rakyat menangani beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Kerajaan akan menyediakan lebih banyak rumah mampu milik serta kemudahan kedai rakyat Satu Malaysia dan klinik Satu Malaysia yang menawarkan barangan serta perkhidmatan pada harga berpatutan kepada semua lapisan rakyat. Ini telah membolehkan nisbah atau peratusan gaji kepada keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat daripada 29.3% pada 2008 kepada 33.6% pada 2013, sekaligus memberi makna pembahagian hasil peningkatan ekonomi yang adil. Penularan penyakit demam denggi tahun ini adalah yang terburuk dalam sejarah negara apabila sehingga September lalu sebanyak 74,335 kes direkodkan membabitkan 143 kematian. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada jumlah keseluruhan kes yang direkodkan selama 2 tahun pada 2012 dan 2013 iaitu sebanyak 65,246 kes membabitkan 127 kematian. Kerajaan telah melaksanakan langkah khas iaitu Pelan Tindakan Jawatan Kuasa Peringkat Kebangsaan mengenai denggi 2014 di 4 buah negeri penyumbang utama penyakit tersebut iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Kelantan. Pelan tindakan ini merupakan usaha bersepadu pencegahan melibatkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Subramanian berkata banyak langkah telah diambil untuk membendung penularan denggi, antaranya menghantar pegawai dari negeri lain untuk bertugas di negeri-negeri yang teruk dilanda penyakit tersebut. Lebih 500,000 peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga kini masih liat membayar balik
pinjaman masing-masing walaupun pelbagai usaha sudah dilakukan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan mengingatkan para peminjam khususnya yang beragama Islam agar menjelaskan pinjaman kerana hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Mengulas lanjut, Ahmad berkata kerajaan melalui LHDN perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan para peminjam membayar balik pinjaman kerana jika berterusan begitu, ramai pelajar baru akan teraniaya. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN bercadang membina sebuah kilang memproses kenaf terbesar di dunia dalam usaha menjadikan industri tanaman kenaf sebaris dengan tanaman komoditi negara seperti getah dan kelapa sawit menjelang tahun 2020. Ketua Pengarahnya, Samsudin Nur berkata, kawasan seluas lebih 3 hektar di Taman Industri Perabot Saujana Setiu Terengganu telah dikenal pasti bagi tujuan berkenaan. Kilang yang akan dibina dengan kos antara 10 juta ringgit hingga 15 juta ringgit itu dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2016. Samsudin berkata kilang itu berupaya melengkapkan pemprosesan kenaf setempat tanpa membawanya ke beberapa kilang kecil bahagian pemprosesan sebagaimana yang dilakukan ketika ini. Beliau berkata tumpuan utamanya bagi memenuhi keperluan penanam di Kelantan, Terengganu dan Pahang yang dijangka semakin berkembang menjelang tahun 2020. Ia dijangka dapat memproses 4,000 tan metrik setahun bagi memenuhi permintaan fiber kenaf yang diperlukan terutama industri otomotif negara. Sekarang kita bersama berita dunia. Pihak berkuasa Arab Saudi menyifatkan haji tahun ini adalah yang paling berjaya selepas lebih 2 juta umat Islam dari seluruh pelosok dunia selesai melakukan rukun Islam kelima itu dengan aman dan sempurna. Gubernur Mekah, Putera Michelle Abdullah, mengucapkan tahniah kepada penjaga dua masjid suci, Raja Abdullah, Putera Mahkota Putera Salman, Timbalan Putera Mahkota Putera Mukrin kerana kelancaran operasi. Jemaah haji bergerak dari Mina selepas mengerjakan syarat wajib haji iaitu melontar sebagai simbolik menghalau syaitan dengan melempar 7 biji anak batu di 3 jamrah. Walaupun cuaca panas tetapi pergerakan ke jamrah berjalan dengan teratur tanpa sebarang gangguan. Myanmar dilaporkan mula membebaskan kira-kira 3,000 banduan termasuk seorang tahanan politik dan bekas tokoh risikan tentera negara itu atas dasar kemanusiaan dalam satu pengampunan secara besar-besaran semalam. Menurut status Facebook yang dimuat naik oleh Menteri Penerangan Myanmar, Ye Tut, Presiden negara itu, Thein Sein, mengampunkan sekurang-kurangnya 3,073 orang banduan termasuk 58 warga asing sambil memetik ia dibuat atas alasan kestabilan negara itu, kedaulatan undang-undang dan kemanusiaan. Wakil daripada kumpulan sokongan bekas banduan politik yang bekerjasama rapat dengan kerajaan dalam rundingan membebaskan baki penentang kerajaan, Yo Ong berkata seorang banduan yang ditahan atas faktor politik adalah antara yang dibebaskan. Myanmar yang sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah mesyuarat pemimpin tempatan dan antarabangsa pada November ini telah melaksanakan beberapa siri pengampunan sebagai sebahagian usaha pembaharuan politik sejak berakhirnya era pentadbiran tentera pada 2011. Sebuah kapal tentera laut Korea Selatan melepaskan tembakan amaran ke arah sebuah bot peronda Korea Utara hari ini yang melintasi sempadan kawasan perairan yang menjadi pertikaian di barat negara itu. Menurut Pegawai Pertahanan Korea Selatan, bot peronda Korea Utara itu kemudian membalas tembakan tersebut sebelum berundur. Namun tiada kecederaan dilaporkan di kedua-dua belah pihak. Kejadian itu merupakan insiden terbaru perbalahan antara kedua-dua pihak berhampiran Pulau Yeonpyeong yang dibom oleh Korea Utara pada 2010 mengorbankan 4 orang termasuk 2 orang awam. Kawasan berhampiran Pulau Yeonpyeong menjadi lokasi pertempuran sebelum ini yang mengorbankan berpuluh-puluh tentera di kedua-dua belah pihak dengan kapal-kapal Korea Utara sering dilihat melintasi sempadan yang dipanggil Garisan Perbatasan Utara yang tidak diiktiraf sebagai sempadan maritim.
Perbalahan itu berlaku selepas lawatan mengejut delegasi tertinggi Korea Utara terdiri daripada pemimpin tertinggi tentera Korea Utara yang menjadi pembantu kepada ketua negara itu, Kim Jong-un, pada hujung minggu lalu. Mereka bersetuju menyambung semula rundingan untuk meningkatkan hubungan yang terputus sejak Februari lalu dan meningkatkan harapan dapat mencari penyelesaian kepada masalah hubungan antara kedua-dua negara yang secara teknikalnya masih berperang. Satu gempa bumi kuat berukuran 6.4 pada skala Richter menggegarkan wilayah Yunnan di barat daya China semalam, lapor Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat. Namun tiada laporan tentang kemalangan jiwa setakat ini. Menurut USGS, pusat gempa itu berlaku di 163 km barat laut Yung Jing Hong pada kedalaman 10 km. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Pemain golf wanita nombor 1 dunia Stacey Lewis berharap dapat mempamerkan kehebatan sebenarnya pada kejohanan Sime Darby LPGA Malaysia yang bermula Khamis ini. Lewis memperoleh kembali ranking teratas dunia pada Jun tahun ini selepas dinobatkan sebagai juara Shoprite LPGA Classic. Ahad lepas, Lewis mempunyai peluang baik untuk menjuarai Ringwood LPGA Classic di Beijing setelah berkongsi kedudukan teratas dengan Caroline Hedwall pada pusingan ketiga. Namun nasib tidak menyebelahinya apabila hanya mampu mencatat 2 atas par 75 pada pusingan akhir. Miriam Lee yang mencatat 4 bawah par 69 pada pusingan akhir menjuarai kejohanan itu sekaligus memperoleh kemenangan kedua jelajah LPGA, manakala Lewis berkongsi tempat ke-6 dengan pemain Korea Mi Hyang Lee. Untuk rekod, Lewis menjuarai 2 kejohanan utama, Kraft Nabisco Championship pada 2011 dan Terbuka Wanita Britain pada 2013. Persatuan Badminton Malaysia BAM masih belum cemas terhadap kegagalan pemain perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei menembusi kekebalan jaguh dari China pada Sukan Asia di Incheon yang lalu kerana badan induk itu mendakwa mereka sudah pun mengenal pasti wajah-wajah baru yang boleh diketengahkan untuk diasah bakat sebagai persediaan ke Rio de Janeiro. Timbalan Presidennya Datuk Muhammad Norza Zakaria berkata, isu ketandusan pemain ataupun bergantungan kepada jaguh nombor 1 dunia itu dalam acara perseorangan lelaki sebenarnya tidak timbul kerana BAM telah memiliki pelan jangka panjang untuk menghadapi Sukan Olimpik 2016. Menurut Norza, BAM memiliki 2 tahun untuk melakukan persiapan rapi dan menjelang 2016 kelak, Chong Wei diberi jaminan tidak lagi akan dibebani dengan tanggungjawab mengejar pingat emas Sukan Olimpik kerana bakal ditemani rakan sepasukan yang berupaya menghadirkan cabaran bagi meringankan bebanan yang dipikulnya. Mengulas mengenai pencapaian beregu lelaki dan wanita di pentas Sukan Asia, beliau yakin gandingan sedia ada mampu meningkatkan prestasi mereka untuk menggalas tugas di Rio nanti. Tarikh tutup penyertaan larian antarabangsa Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan CAPAM yang dianjurkan sempena sambutan ulang tahun ke-20 pertubuhan itu akan dilanjutkan sehingga 10 Oktober ini. Setiausaha Agung Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Ahmad Faizal Muhammad Ramli berkata, sehingga kini pihaknya telah menerima sebanyak 2,500 penyertaan untuk acara yang akan diadakan pada 19 Oktober ini di Dataran Putrajaya. 50 penyertaan antarabangsa adalah daripada 9 negara iaitu Jerman, Iran, Kenya, New Zealand, Rusia, Singapura, United Kingdom, Indonesia dan Australia. Ahmad Faizal berkata orang ramai yang berminat menyertai mana-mana daripada 12 kategori dipertandingkan dengan jarak larian antara 5 hingga 21 km boleh berbuat demikian melalui laman web www.huha.asia. Katanya acara yang dianjurkan Maksak dan Kementerian Belia dan Sukan itu diadakan seiring dengan pemilihan Malaysia selaku tuan rumah persidangan CAPAM 2014 dari 19 hingga 21 Oktober di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.
Rakaman ngeri yang memaparkan detik-detik cemas sewaktu jentera yang dipandu pelumba Formula 1 Jules Bianchi merempuh sebuah traktor pengangkut yang mengakibatkan pemandu itu mengalami kecederaan parah, didedahkan dan dia kini sedang dirawat di Hospital Besar Mi. Ekoran kecederaan serius di kepala. Pemandu kelahiran Perancis berusia 25 tahun itu dikatakan berada dalam keadaan kritikal tetapi stabil setelah menjalani pembedahan selama 3 jam selepas terbabit dalam kemalangan ngeri yang berlaku sewaktu hujan di Litar Suzuka Ahad lalu. Rakaman tersebut yang telah tersebar di laman sosial YouTube yang memaparkan pemandu marusia itu merempuh bahagian belakang traktor berwarna kuning yang mengakibatkan jentera dipandunya terperosok di bawah kenderaan tersebut. Video tersebut turut memaparkan helmet yang dipakai Bianchi tercabut ekoran rempuhan kuat tersebut. Traktor pengangkut tersebut pada ketika itu sedang mengalihkan jentera Sauber yang dipandu Adrian Sutil yang juga terbabit dalam kemalangan di lokasi sama di selekoh litar berkenaan. Ibu bapa Bianchi, Felipe dan Christine berada di sisi anak mereka dan difahamkan mereka mendapatkan khidmat pakar bedah terkenal Perancis Gerard Soilan yang merawat Michael Schumacher selepas ditimpa kemalangan yang hampir meragut nyawanya sewaktu bermain ski pada Disember tahun lalu. Driver is not conscious, has been sent to the hospital by ambulance because the helicopter cannot go in this condition. So further update will follow. For the moment we cannot say anything. Okay, you know me, I will keep you updated as fast as I can. Okay. Sekian dahulu untuk berita hari ini. Saya Nadia Nazir dari tvsarawak.com. Salam sejahtera.